Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik syarah Sahih Bukhari ni, karangan Maulana Muhammad Asri lah. Lebih kurang kita baca dah hadis ke-7 panjang lah, hadis ke-7 dah. Cuma kita nak syarah-syarah. Dah. Perawi-perawi lain tu kita cerita dah, kita nak pergi pada perawi siapa peringkat sahabat tak Abu Sufyan dah. Jadi Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'aib meriwayatkan kepada kami daripada Az-Zuhri, katanya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud telah meriwayatkan kepadaku daripada bahawa Abdullah bin Abbas memberitahunya sesungguhnya Abu Sufyan bin Harb mencerita kepadanya. Abu Sufyan cerita lah. Ini cerita panjang lah. Bahawa Hercules ke apa tu, cerita lepas ni pula. Abu Sufyan ni kita nak bincang panjang dah. Salah satu syarat dalam penyampaian dan penerimaan hadis. Hadis yang panjang ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas daripada Abu Sufyan radhiyallahu. Abu Sufyan merupakan perawi utamanya lah. Kerana segala peristiwa yang tersebut dalam hadis ini adalah berkaitan dengan diri beliau. Dan beliau sendiri yang menceritakannya secara langsung. Cerita tu kepada Ibn Abbas lah. Dalam peristiwa yang diceritakan oleh beliau kepada Ibn Abbas itu telah berlaku sebelum beliau memeluk Islam. Tentu sekali sebab tu beliau menceritakan semula kisah tersebut, kisah berkenaan. Beliau telah pun menjadi seorang Muslim. Kita kena ingatlah cerita ni lepas masuk Islam. Dah Abu Sufyan ni lah. Cerita Ibn Abbas ni setelah dia masuk Islam. Sebabnya ialah jika beliau masih belum memeluk Islam pada ketika menceritakannya, pastilah Ibn Abbas tidak akan meriwayatkannya. Kerana menurut etika ilmu hadis, syarat utama periwayatan hadis adalah hadis ialah perawi dan penerimanya haruslah beragama Islam. Walaupun ketika menerima atau berlakunya peristiwa yang diriwayatkan, tahammul hadis tu, cerita hadis asal tu, perawi dan penerimanya masing-masing boleh lagi memeluk Islam pun tak apalah. Cerita dia ni, dia masa cerita kita ni masa Islam dah. Bukti keislaman Abu Sufyan. Menerusi hadis ini juga dapatlah kita fahami bahawa Abu Sufyan yang pada suatu ketika dahulu merupakan musuh utama Rasulullah SAW. Jadi musuh utama masa tu dah Abu Sufyan. Dan sering mengepalai pasukan perang dalam menentang orang-orang Islam, adalah seorang yang diperakui amat tinggi martabat dan Islam. Jadi hadis ni ada tokoh-tokoh hadis pun terima. Orang Islam belakang terima lah dia ni tokoh. Orang Islam dah. Walaupun dia dulu bapak kepala pengak kita kata. Ketua yang melawan Nabi. Tapi lepas masuk Islam dia jadi martabat yang tinggi dah. Hakikat yang tidak dapat disembunyikan lagi, itu telah ditunjukkan dengan jelas oleh Imam Bukhari melalui pengakuan beliau secara tidak langsung dengan mengangkat Abu Sufyan sebagai perawi utama hadis ke-7 ni. Jadi Imam Bukhari pun akak. Jadi Abu Sufyan ke Muawiyah ada setengah hak mengaku ahli sunnah, kata kafir lah apa tu, karut lah. Bukan ahli sunnah sungguh lah. Sebab tokoh-tokoh ahli sunnah yang sungguh-sungguh ni, termasuk Imam Bukhari, akak Abu Sufyan ni. Hadis ke-7. Awal lah hadis, antara hadis awal dah. Dengan adanya pengiktirafan oleh tokoh seperti Imam Bukhari ni tentang kelayakan beliau, menjadi perawi kitab sahihnya sudahlah memadai untuk membuktikan bahawa segala tuduhan yang melulu yang cuba dilemparkan pada ayahanda Sayyidina Muawiyah itu jauh terpesong daripada kebenaran dah. Tuduhan liar terhadap Abu Sufyan dan keluarganya, macam-macam tuduhan. Antara tuduhan liar yang pernah dilemparkan kepada beliau ialah beliau sebenarnya seorang munafik yang memeluk agama Islam hanya untuk memperkukuhkan kedudukannya sebagai ketua kaum semata-mata. Munafik lah. Masuk Islam sebagai nak suruh dia tidak tu. Kata cerita dia masuk Islam, masuk nak buka-buka baru masuk Islam. Lepas tu baru masuk Islam. Macam-macam lah. Tuduhan kan. Setelah menyedari bahawa beliau tidak berpeluang lagi mengekalkannya dalam kekufuran. Tak ada pedah. Kalau kekal kafir, kalah dah kafir dah, dia nampak tak ada chance nak menang. Maka dia pun masuk Islam dengan keadaan terpaksa lah. Bekas setakat itu saja malah tujuan beliau sekeluarga memeluk agama Islam adalah untuk terus berkuasa atas nama Islam. Itu bila cerita-cerita sirah banyak sebut dah. Tuduhan seumpama ini hanyalah merupakan produk buatan sekta Syiah sebenarnya, yang sememangnya menyimpan dendam kesumat terhadap para sahabat. Terutamanya pernah memegang tampuk pemerintahan. Habislah khalifah yang pegang pemerintahan yang ketuduh. Bukan Muawiyah, Abu Sufyan saja dah. Bahkan Umar Khattab pun dia buat cerita dua-dua. Namun kepercayaan penuh terhadap kredibiliti Abu Sufyan yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Abdullah Ibn Abbas yang bergelar Habrul Ummah, pendeta umat dah. Habrul Ummah, pendeta umat lah. Tok guru besar umat dah.
dan lautan umat. Dan pernah didoakan khusus oleh Nabi SAW melalui doa baginda ini, Allahumma alihum takwil wa Allahumma hil hikmah wa ta'wil al-kitab. Bermaksud, ya Allah ajilah di hikmah dan ilmu mentafsir Quran, hadis riwayat Ibn Majah, At-Tabarani dan Ibn Sa'ad. Secara tidak langsung telah menepis tuduhan-tuduhan karut ijab berasah tu. Tok guru ustaz kita ni tak boleh lawan dengan tok guru besar lagi tu Ibn Abbas lah. Kesan buruk buku-buku sejarah. Malangnya pengiktirafan Ibn Abbas selaku pendeta umat dan penghulu sekalian ahli tafsir tersebut tenggelam dalam timbunan buku-buku sejarah yang langsung tidak ditulis dengan amanah. Tak ada sanak yang kuat, perawi pelik-pelik. Malah dengan mengedepikan etika periawatan yang sebenar, apabila penulis-penulisnya dengan sengaja menghukum keluarga Abu Sufyan tanpa pertimbangan yang adil. Tak kaji maulid lah. Pakai dalam buku kitab ada tak? Benda huduh, benda tak maulid pun perkacai teguh lah. Lebih mana lagi, fakta-fakta songsang buku-buku tersebut telah berjaya merasuk fikiran masyarakat. Sehingga akhirnya benih-benih persepsi buruk terhadap mereka telah berhidup subur. Menjadi pohon-pohon kebencian yang beracun dah. Zaman berzaman dah. Bukan hak ngaku Syiah saja, hak ngaku Ahli Sunnah pun terkena racun dah. Perjuangan dan pengorbanan Abu Sufyan setelah memeluk agama Islam. Bukankah keimanan Abu Sufyan telah diterima baik oleh baginda dan seluruh umat Islam sezamannya? Bukankah demi menebus rasa kesalnya kerana memusuhi Islam setelah sekian lama, ditambah rasa terkilan kerana kelewatannya menerima agama yang benar itu, Abu Sufyan telah berjuang habis-habisan membantu perkembangan Islam dengan menyertai beberapa peperangan yang dilancarkan selepas beliau memeluk agama Islam. Tahu ke tak macam mana berjuang jihad ke mana lagi nak angkat Islam dah. Dan bukankah sejarah telah menjadi saksi bahawa dalam peperangan Taif, ketika berjuang bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebelah matanya telah kehilangan. Bukan berehat lah, masa nak ambil tengah hidup. Taif tu dia berjuang habis-habis. Orang lain tak hak lari tu, sak perak lagi, tapi dia terus berjuang dah. Dah. Hingga akhirnya beliau kehilangan dalam peperang Yarmuk pula. Dua-dua mata buta dah. Perang Yarmuk pun dah. Perang Yarmuk di zaman permintaan Khalifah Umar Al-Faruq radhiyallahu dia jadi buta. So lagi. Ni Abu Sufyan. Tak jadi ketua dah, jadi anak buah dah masa tu. Jadi qadi kan masa pemerintahan Umar Al-Khattab. Ketika peristiwa kedua belah mata beliau dalam menebus kesalahan yang lampau tersebut dalam Al-Isti'ab dan lain-lainnya. Malangnya kisah berkenaan tidak didedahkan pula kepada kebanyakan buku sejarah. Buku sejarah tak cerita dia berjuang bukan main dalam masa perang Taif, dia berjuang bukan main dalam perperangan Yarmuk. Abu Sufyan ni ramai kita tak tahu, ustaz-ustaz kita pun tak khabar, tak tahu dah. Tu cerita dia dah. Okay, di samping itu, apakah kepentingan duniawi yang menjadi taruhan beliau untuk memeluk Islam sebagaimana yang mereka dakwakan? Apa benda hak je boleh dunia sangatnya dah. Sebab masih Islam. Dan apakah pula faedah dia perolehi dengan mengungkit keaiban beliau semasa jahiliah? Faedah ke apa boleh nak? Cerita buruk orang hak masa jahiliah tu, masa tak maulid. Masa maulid ni, dia maulid dah, kita cerita masa jahat dia. Faedah ke apa nak? Bukankah Nabi SAW telah menegaskan al-Islamu yahdimu ma kana qablahu? Bermaksud Islam itu merobohkan, menghapuskan segala dosa dan keburukan yang pernah seseorang lakukan sebelum memeluknya. Sebelum masuk Islam, sebelum taubat ke apa ni. Dah dosa-dosa yang dia buat setara mana besar pun Allah ampunkan dosa dia. Hadis Bukhari, Muslim, Ibn Khuzaimah, Abu Awanah, Baihaqi dan lain-lain. Bukankah Allah SWT yang Maha Pengampun itu senantiasa menyuruh hamba-hambanya agar menutup keaiban saudara sesama Islam ni? Orang hak buruk-buruk, tambah-tambah hak taubat dah, kita kena susuk lah. Selagi tidak ada kepentingan terpaksa sangat, jangan nak buka ni. Sebagaimana pernah disebut oleh baginda melalui sabdanya, wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Bermaksud sesiapa yang menutup keaiban seseorang Islam, Allah SWT akan menutup keaibannya di akhirat kelak. Hadirat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibn Hibban dan lain-lain. Siapa tutup keaiban seorang Islam, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Dalam satu riwayat yang lain, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Bermaksud siapa yang menutup keaiban seorang Islam, Allah SWT akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Hadirat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Hibban dan lain-lain. Siapa tutup keaiban orang Islam, Allah tutup keaibannya di dunia akhirat. Okay, hakikat di sebalik kebencian musuh-musuh Islam terhadap Abu Sufyan dan keluarga Abu Sufyan ni lah. Sekiranya perlu
pohon kebencian itu dibongkas. Kita perdu dah akar lah. Pohon kebencian itu dibongkas di congkil tubik dah. Anda akan dapati kebencian tersebut sebenarnya bertunjangkan kejayaan khilafah Bani Umayyah yang diterajui Khalifah Muawiyah anak Abu Sufyan. Kalau kita tengok molek sebenarnya pokok Syiah hak lawan khalifah ni, dia deki ni lah. Parti politik lain lah deki tuduh lah. Perkauman lagau dah tak ada kaitan. Bodoh, tak ada cerita dia mereka betul lenggo lah. Tapi yang disebabkan oleh tak puas hati ni, dia awak cerita lah, tambah cerita lah. Tambah nasi sedap lah. Nak sedap cerita, rekod-rekod cerita, sungguh nampak Abu Sufyan Muawiyah ada keturunan dia nampak uduh. Dan sekiranya tabir pentas kebencian tersebut disingkap, pasti anda akan dapati dalang di sebalik cerita-cerita keburukan keluarga Abu Sufyan itu sebenarnya adalah musuh-musuh Islam. Dia pernah melutut di bawah pedang-pedang mereka. Kalau kita tengok-tengok, dia buat cerita rekod-rekod ni untuk memburukkan keluarga Muawiyah yang berjaya ni. Kerana mereka ni musuh Islam asal dia. Mereka ni bawa masuk Islam terpaksa ni. Pokok ni munafiknya bukanlah Abu Sufyan dan Muawiyah ke apa ni. Dan keturunan dia ada. Kerana setelah khilafah Uthman dilanda konflik yang membawa kepada pembunuhan tragis beliau dah. Dah teraniayalah Uthman radhiyallahu anhu. Tanpa khilafah yang diambil oleh Sayyidina Ali, turut mengalami kontroversi dan konflik dalaman yang mengheret kepada ketegangan sesama sendiri juga dah. Sehingga akhirnya menjadi tembok penghadang yang menghalangnya daripada menumpukan perhatian kepada kelangsungan jihad terhadap kerajaan-kerajaan kufar. Masa Sayyidina Ali mengatur ni sebenarnya bukan zaman keamanan. Ada zaman yang penuh huru-hara lah. Ali ni semakin huru-hara sebenarnya berbanding Uthman, lebih huru-hara zaman Ali dah. Masa tu lebih huru-hara. Dan kita tak boleh kata peramah itu nak kata khalifah betul-betul amal sentosa, tidaklah. Masa tu penuh kacau bila dah. Dah. Akhirnya setelah Sayyidina Hasan menyerahkan tampuk khilafah kepada Sayyidina Muawiyah, satu persatu kerajaan kufar jatuh ke tangan orang Islam semula setelah kelangsungan jihad yang terhenti sebelum itu mendapat nafas baru dah. Kena ingat deh, masa Ali tu perang sama sendiri je banyak deh. Tak perang Khawarij, perang sama sendiri, Siffin lah, Jamal lah, macam-macam. Sehinggalah apabila mati Muawiyah, mati Ali radhiyallahu anhu, lepas tu mati pula Husin, Hasan tu tak. Hasan tu lepas tu dia itulah suruh kepada Ali dah umur 58 tahun lah, pemuda gapo tahu lah umur tua 58. Suruh kepada Ali Muawiyah. Lepas tu Muawiyah baru kata. Muawiyah ni bukan dapat pemerintahan khalifah masa peristiwa tahkim yang antara Ali dengan Muawiyah tu karut lah. Tu cerita kau. Dia bukan boleh khalifah, tu cerita tahkim, peristiwa tahkim yang tokok tambah cerita dia dah. Sebenarnya Muawiyah boleh pemerintahan khalifah tu setelah Hasan menyerahkan pemerintahan khalifah kepada Muawiyah. Kerana apa? Bukan kerana apa pun, kerana dia kata lebih layak Muawiyah dan lebih menjamin untuk ke penyatuan umat Islam dah. Dan terbukti umat Islam bersatu sungguh sehingga jihad diteruskan menentang negara-negara kafir dan meluaskan lagi kerajaan Islam. Dibuka lagi negara-negara Fathu dah. Dibuka lagi negara-negara Islam yang baru sehingga umat Islam lebih ramai masuk Islam di zaman pemerintahan Muawiyah, bukan zaman pemerintahan Ali. Jadi hak masuk Islam tu kadang-kadang masuk Islam kerana terpaksa munafik tu buat cerita dan nguduh dah. Ini kerana Sayyidina Muawiyah telah berjaya menyatu padukan orang-orang Islam dan mereka hidup dengan aman damai di bawah payung pemerintahannya lebih aman, jauh lebih aman daripada pemerintahan Sayyidina Ali. Tahun penyerahan kuasa oleh Hasan kepada Muawiyah telah terkenal sebagai Aamul Jamaah, tahun perpaduan, tahun muhibbah. Dalam sejarah umat Islam, Hasan ni sebenarnya menyatukan. Oleh sebab itu hadis Nabi ada sebut Hasan ni, dia cucu Nabi ni sebagai penyatu umat Islam. Betul lah. Jadi apabila serah kepada Muawiyah tu, aman dah. Apabila aman tu, Syiah marah ke Hasan ni, sepatutnya Hasan ni abang kepada Husain, sepatutnya ketika iman 12 turunlah ke hadapan Hasan, anak cucu Hasan dah. Tiba dia tak beri ke anak cucu Hasan, beri ke Husain. Beri ke Husain. Sebabnya Hasan serah kepada Muawiyah. Tu cerita dia ni. Padahalnya Hasan lebih alim, lebih habis, lebih cerdik daripada Husain sekalipun dah. Tapi disebabkan dia serah kepada Muawiyah ni, dia tahmah, dia kata huduh pula oleh pokok hak Syiah ni dah. Jadi tu ya cerita dia sebenarnya. Bertitik tolak daripada kebencian terhadap Sayyidina Muawiyah itulah seluruh keluarga dan keturunan beliau cuba diburuk-burukkan oleh mereka di persada sejarah guna kaedah sejarah ni. Cerita-cerita sejarah ni banyak perawi Syiah perawi yang memburukkan Muawiyah lah.
Agar nama baik tonggak kerajaan Umayyah yang telah berjaya menempa kegemilangan dalam perkembangan Islam tersebut tercala di mata umat Islam sendiri. Politik, ni faham? Ni politik. Kita dengan cerita politik, bukan politik hak law ni. 2-3 hari ni dah politik azam yang tak ada pilihan raya lagi pun telah berlaku politik propaganda dah. Reka-reka cerita dah. Okey, siapa mangsa penyelewengan sejarah? Malamnya tanpa kita sedari segala tohmahan liar dan tidak bertanggungjawab itu ditelan bolak-balik oleh sesetengah daripada kita walaupun untuk ustaz tu guru kan. Walaupun ia tidak berasaskan fakta-fakta yang benar sama sekali. Lebih malah lagi usaha memburuk-burukkan nama baik keluarga Sayyidina Muawiyah disambung pula oleh sesetengah ahli sejarah. Bukan memang untuk guru sejarah, ahli sejarah, pakar sejarah. Yang terpengaruh dengan tulisan-tulisan sejarah musuh Islam sebelumnya. Masalah dia tak berhati-hati. Dia ambil riwayat tulisan sejarah musuh Islam. Seolah-olah jasa dan sumbangan besar keluarga beliau tertutup terus. Sumbangan Abu Sufyan Muawiyah tertutup. Dan tanpa usul periksa segolongan besar ahli sejarah telah mendakwa bahawa Muawiyah dan kedua orang tuanya ni, Abu Sufyan dan mak dia apa dia, hanya memeluk agama Islam selepas pembukaan Fathul Mekah. Selepas pembukaan Mekah lah, Fathul Mekah. Banyak cerita dia sebut seolah-olah Abu Sufyan ni masuk Islam selepas buka Mekah ni. Kaluh tu lah dah. Kaluh dah Abu Sufyan salah dah kafir Quraisy tu baru masuk Islam. Mereka semua termasuk dalam golongan al-mu'allafati qulubuhum. Mu'allah katanya. Sedangkan dakwaan karut yang membelakangi fakta itu disangka oleh Bukhari sendiri dalam kitab sahihnya dengan dalil yang jelas dan kukuh. Kalau kita perhati molek, apa nak cerita? Bukhari nak cerita apa ni? Nak cerita, kalau kita baca hadis ni molek, perhati dengan sama dengan perhati molek. Dia cerita tu, dia masuk hati dan Islam tu selepas jumpa Herakl. Tahun ke berapa tu dah lama lagi daripada peristiwa pembukaan Mekah 8 Hijrah atau 7 Hijrah. Jadi lambat lagi sebelum tu seolah-olah yang cerita ni masuk Islam. Abu Sufyan ni terdetik hati dia bukan kerana lepas perang kalah perang di Fathul Mekah. Sebenarnya dia telah terdetik hati dia selepas jumpa Herakl. Tu kalau kita baca molek hadis tu dengan perhati molek dah tidak terpengaruh dengan sejarah. Sedangkan dakwaan karut yang membelakangi fakta itu disangkal oleh Bukhari dalam kitab sahihnya dengan dalil-dalil yang jelas lagi kukuh. Inilah antara angkara khianat dan jenayah yang berat yang telah berlaku dalam proses dokumentasi sejarah Islam. Jadi bukan orang kafir, orang orientalis, orang jahat dah. Jepun ke apa dah. Tapi orang yang mengaku Islam yang telah mendokumentasikan sejarah Islam secara tanpa penelitian yang mendalam telah berlaku zalim kepada sahabat-sahabat termasuklah Muawiyah dan Abu Sufyan. Tidak hanya beratlah. Ia telah berlaku hanya semata-mata kerana dorongan ingin memburuk-burukkan kerajaan Bani Umayyah. Sebenarnya adalah amat menduka ceritakan dek kejahilan ummah kedudukan Sahih Bukhari selaku kitab hadis yang paling sahih yang mengumpulkan senarai para perawi kelas pertama dalam sejarah kejujuran periwayatannya gagal menenggelamkan populariti kitab-kitab sejarah yang dikutip dan dikumpulkan daripada para penglipu lara, ustaz-ustaz penglipu lara dah, yang hanya berjaya menempa nama di dalam senarai para pembohong dan pemalsu cerita. Kalau ulama hadis kata, set pembohong ni dah. Contohnya, dari tarikh Umar Al-Mu'ti Al-Waqidi lah dah. Dah. Isya' Al-Kalbi ke apa-apa waktu ni. Golongan-golongan yang kira bapa pembohong besar lah. Tapi, dalam sejarah dia kira tokoh hebat lah dah. Dah. Tapi hak dalam Bukhari ni hak lebih kuat untuk counter balik kitab-kitab pelmasu penglipu lara, ustaz penglipu lara ni tidak ditonjolkan dah. Sehingga tenggelamlah Abu Sufyan dan Muawiyah. Dah. Namun biar bagaimana panjang dan indah sekalipun gubahan cerita yang dikarang-karang oleh ahli sejarah itu, ia tetap akan ditong sampahkan oleh suatu kenyataan. Daripada sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahawa Abu Sufyan dan anak kandanya Muawiyah adalah penduduk Madinah. Ni cerita. Nak cerita Abu Sufyan ni, bapa Nabi suruh masuk tali rumah Abu Sufyan tu kalau masa pembukaan Mekah. Sebab Abu Sufyan tak ada lah dah tu dah. Abu Sufyan dah bersama rombongan Nabi suruh Mekah. Bukan dia dalam rumah tu. Dia suruh masuk rumah Abu Sufyan tu sebab rumah Abu Sufyan telah kosong. Rumah Abu Sufyan telah kosong. Siapa-siapa masuk rumah Abu Sufyan selamat dah. Masuk Kaabah selamat dah. Jadi masuk Mekah, Masjidil Haram selamat. Jadi nak cerita no, sebenarnya Abu Sufyan telah berada di Madinah. Jadi dia penyerang, dia adalah antara golongan orang yang bersama-sama tentera Islam masuk ke Mekah ni. Hadis-hadis sahih dan fakta sejarah membersihkan nama baik Abu Sufyan dan keluarganya. Justru sejarah juga telah membuktikan bahawa tidak ada seorang pun yang memeluk Islam setelah peristiwa pembukaan Mekah dibenarkan berhijrah ke Madinah. Itu kena faham dah. Siapa-siapa baru masuk Islam
lepas buka Mekah ni. Tak boleh pindah ke Madinah lah. Tak. Kerajaan Islam juga telah ada di Mekah. Tak perlu lagi ke Madinah. Nah. Dan menetap di sana atas arahan baginda berikut ini, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Itu dalil terang jelas ni. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Nasa'i, Tirmizi dan lain-lainnya. Abu Sufyan memang seorang muhajirin. Orang yang sempat berhijrah ke Mekah sebelum pembukaan Mekah. Nah. Sebab dia duduk di Madinah. Nah. Walaupun hijrahnya berlaku selepas pembukaan Mekah. Dah. Ini kerana Abu Sufyan telah memeluk agama Islam sehari sebelum pembukaan Mekah. Ada riwayat kata Abu Sufyan ni masuk Islam sebelum pembukaan Mekah sehari dah. Ada kata awal lagi dah. Tak apalah, cerita sini ada kata riwayat sehari dah. Dengan itu telah wajiblah atasnya berhijrah ke Madinah. Atau ada kata gitulah. Itulah sebabnya kenapa Abu Sufyan juga menetap di Madinah selepas pembukaan Mekah. Lepas buka Mekah ni dia duduk di Madinah ni. Imam Bukhari sendiri telah mengemuka peristiwa Islamnya Abu Sufyan sehari sebelum pembukaan Mekah. Dalam hadis lain cerita sehari sebelum pembukaan Mekah ni Abu Sufyan masuk Islam. Lihatlah riwayat itu di bawah ini ni. Haddatsana Ubaid bin Ismail, haddatsana Abu Usamah an Hisham an abihi qala lamma sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن الحرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الزهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفة قال بديل بن ورقاء نيران بني عمرو فقال أبو سفيان عمرو فقالوا من ذلك فراهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان فلما صار قال للعباس احبس أبا سفيان عند حتم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه قال هذه غفار قال ما لي ولغفار ثم مرت جهينة قال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها قال من هذه قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل القعبة فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون قال عروة وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء فقتل من خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان هبيش بن العشعري وكرز بن جابر الفهري. Bermaksud kata Urwah bin Zubair, berita keberangkatan Rasulullah SAW pada tahun pembukaan Mekah sampai ke pengetahuan orang-orang Quraisy. Maka keluarlah Abu Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam dan Budal bin Warqa dengan tujuan mengintip pergerakan Rasulullah SAW itu. Setelah sampai ke Marat al-Zuhran, mereka nampak api macam api di Arafah. Kata Abu Sufyan, api apa ini? Macam api Arafah. Kata Budal, macam api Bani Umar.
Kata Abu Sufyan, Banu Amir tidak seramai ini. Pengawal Rasulullah SAW ternampak mereka. Terus mereka dikejar dan berjalan tangkap. Lalu mereka dibawakan kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Islam dah Abu Sufyan. Apabila Abu Sufyan pergi, berkatalah Rasulullah SAW kepada Abbas, hentikan Abu Sufyan dekat genting bukit supaya dia dapat melihat orang Islam, tentera-tentera Islam. Maka Abbas menghentikan Abu Sufyan dekat genting bukit yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu adalah di hadapan Abu Sufyan beberapa kabilah yang datang bersama-sama Rasulullah SAW. Setiap pasukan lalu di hadapannya. Setiap lalu satu pasukan, Abu Sufyan bertanya Abbas, siapakah mereka ini? Jawab Abbas, ini pasukan Bani Ghifar. Kata Abu Sufyan, apa kena-mengenanya aku dengan Ghifar? Lalu pula pasukan Juhainah. Abu Sufyan bertanya Abbas seperti pertanyaan sebelumnya. Lalu pula pasukan Sa'ad bin Huzaim. Abu Sufyan bertanya Abbas seperti pertanyaan sebelumnya. Lalu pula pasukan Sulaim. Abu Sufyan bertanya Abbas seperti pertanyaan sebelumnya lagi. Sehingga lalu pasukan yang paling besar tidak kelihatan sebelum itu pasukan sebesarnya. Tanya Abu Sufyan, pasukan mana ini? Jawab Abbas, ini adalah pasukan Ansar. Mereka dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Bersamanya ada satu bendera, kata Sa'ad bin Ubadah. Wahai Abu Sufyan, hari ini hari perang yang dahsyat. Hari ini Kaabah dihalalkan. Maka berkata Abu Sufyan, wahai Abbas, cantik sungguh hari kehancuran dan kemusnahan kaum Quraisy hari ini. Kemudian datang pula satu pasukan yang lain. Pasukan ini adalah yang paling kecil bilangan anggotanya. Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabatnya menyertai pasukan ini. Bendera Nabi SAW dipegang oleh Az-Zubair bin Al-Awwam. Apabila Rasulullah SAW lalu dekat Abu Sufyan, berkatalah Abu Sufyan, tidak tahukah engkau apa kata Sa'ad? Tanya Nabi SAW apa dia kata. Kata Abu Sufyan, dia kata begini-begini. Rasulullah SAW lantas bersabda, silap Sa'ad, sebetulnya hari ini adalah hari Allah memuliakan Kaabah. Hari di mana Kaabah akan diberikan persalinan. Kata perawi, Rasulullah SAW merintahkan agar benderanya dipacak di Hajun. Kata Urwah, Nafi' bin Jubair bin Mut'im memberitahu padaku. Katanya, aku mendengar Abbas bertanya, Zubair, wahai Aba Abdullah, di sinikah Rasulullah menyuruh engkau memacak bendera ini? Kata perawi, pada hari itu Rasulullah SAW mengarahkan Khalid masuk ke Mekah melalui kawasan tanah tinggi Mekah. Itu melalui Kada. Baginda SAW sendiri pula masuk melalui kuda. Pada hari itu, dua orang peserta pasukan berkuda Khalid terbunuh. Hubaish bin Al-Ashar dan Qurus bin Jabir Al-Fihrin. Hadis riwayat Bukhari di bawah babu aina ruksan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rayatu yaumul fathi. Tujuan penulis mengukakan hadis riwayat Bukhari ini ialah untuk menyatakan betapa berbezanya riwayat terkandung dalam kitab paling sahih umat Islam selepas Al-Quran dengan kitab-kitab surah atau sejarah yang tersebar dengan mulas selama ini. Cuba lihat bahagian yang bergaris di dalam perterjemahan di atas lah. Jadi kita ayat. Dia kata ketika itu Islam Abu Sufyan dah. Lepas jumpa Nabi dia masuk Islam Abu Sufyan. Mudah saja nampaknya Abu Sufyan memeluk agama Islam. Tidak ada pun dialog panjang lebar di antaranya dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain yang menampakkan keras kepala Abu Sufyan atau keadaannya yang terpaksa memeluk agama Islam jika tidak mahu lehernya dipenggal. Semua perincian tersebut dalam kitab-kitab surah atau sejarah tentang peristiwa Abu Sufyan memeluk agama Islam hanyalah tokok tambah dan suatu penyelewengan terhadap fakta sebenar yang telah berlaku. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk menampakkan Abu Sufyan tidak memeluk agama Islam dengan hati yang ikhlas. Beliau hanya berpura-pura dan menafik lah, kerana takut terbunuh lah. Sebenarnya beliau memeluk agama Islam. Itu cerita yang ditambah-tambah dalam sejarah. Dihurah-hurah lah dah. Okey, bukti Abu Sufyan dan Muawiyah juga sahabat Muhajir berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kedudukan Sayyidina Muawiyah sebagai sahabat Muhajir. Muhajirin yang berpindah ke Madinah dan Mekah ke Madinah. Yang memang menetap di Madinah adalah suatu fakta yang tidak dapat dinafikan sama sekali. Ayahanda beliau Abu Sufyan juga merupakan salah seorang sahabat Muhajir yang menetap di Madinah selepas pembukaan Mekah. Antara bukti yang menunjukkan Sayyidina Muawiyah adalah sahabat Muhajir yang memang menetap di Madinah ialah pertama, selepas Fatimah binti Qais bercerai dengan suaminya Abu Ammar bin Hafs dan habis iddahnya, beliau telah dilamar oleh Muawiyah. Muawiyah ni masuk nak nikah dengan Fatimah binti Qais. Kebetulannya pada masa yang sama Abu Jaham juga mengutarakan hasratnya yang serupa kepada Fatimah nak juga Abu Jaham nak. Demi memastikan pilihannya yang tepat, Fatimah sendiri telah pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pandangan Nabi lah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, amma Abu Jahmin fala yad'u 'asahu an 'atikihi. Wa amma Muawiyah fasu'nukun la ma lahu inkihi Usamah bin Zaid. Bermaksud adapun Abu Jaham dia sentiasa memikul tongkatnya, tidak pernah meletakkan tongkat dari bahunya dia. Jadi backing lah Abu Jaham ni, tai bini kita tahu backing lah. Nah. Lepas tu
Ini adalah kiasan sama ada untuk menyatakan bahawa dia seorang yang suka mukul isterinya, atau dia seorang yang suka berkelana lah. Ataupun tak tahu mungkin dia backing lah, ataupun dia ni jalan jauh, tak lekat rumah ni. Sementara Muawiyah pula dia adalah seorang yang papa kedana. Jadi masa tu Muawiyah ni sesok papa kedana ni. Kalau dia duduk di Mekah, kaya-kaya dia. Masalahnya ke Madinah sesok tu dah. Harta dia tinggal habis dah. Tidak berharta dia. Kawinnya Usamah bin Zaid, Hadirat Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibn Jarud, Al-Bahaqi dan lainnya. Jadi setelah Maulid ni Usamah bin Zaid lah. Para ulama sepakat mengatakan peristiwa ini telah berlaku di Madinah. Ia secara tidak langsung menolak dakwaan orang yang mengatakan Muawiyah baru memeluk agama Islam selepas pembukaan Mekah. Kalau peristiwa itu berlaku di Mekah, tidak akan timbul soal beliau seorang yang papa kedana dan tidak berharta. Kerana keluarga Abu Sufyan di Mekah adalah keluarga hartawan dan kaya raya. Muawiyah menjadi papa kedana dan tidak berharta tidak kerana lain, melainkan kerana beliau berhijrah ke Madinah dengan meninggalkan keluarga dan segala harta bendanya demi menjunjung perintah Allah supaya berhijrah ke Madinah. Beliau juga tidak tepat dikatakan mu'allaf. Kerana golongan itu diberi layanan istimewa oleh Nabi SAW, terutama berupa bantuan kewangan. Kalau bawa masuk Islam tu, boleh kewangan banyak lah dah. Tapi dia masuk Islam awal lagi lah, menyebabkan dia tidak sesok di Madinah, tidak terima lah bantuan sebanyak oleh mu'allaf lain lah. Yang kedua, walaupun keluarga Abu Sufyan selain Yazid, abang Muawiyah tidaklah termasuk dalam golongan Muhajirin yang awan. Abang Muawiyah Yazid tidaklah, bukan Muhajirin yang awan dah. Seperti mana firman Allah SWT berikut, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Bermaksud dari orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Selain itu, Allah menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Surah At-Taubah ayat 100. Bukankah mereka tetap berterus-menerus sebagai Muhajirin kerana telah berpindah dan menetap di Madinah? Bagaimana pula keluarga Abu Sufyan boleh tinggal diandaikan mereka mendapat pengecualian dari Islam? Maka apakah pula jawapan kepada kehidupan miskin yang mereka alami di Madinah? Kalau miskin-miskin ni orang musafir, orang jauh dah, orang tak ada harta dah, tinggal harta dia. Jadi tinggal harta yang asal di Makkah, di Madinah dengan tidak ada harta dah, sesok lah. Yang ketiga, pernah pada suatu hari Hindu telah meminta kebenaran daripada Nabi SAW untuk mengambil wang Abu Sufyan tanpa pengetahuannya untuk menampung kos perbelanjaan harian beliau dan anak-anaknya yang sering tidak mencukupi. Menurut Hindu, Abu Sufyan terlalu cermat dalam berbelanja. Akhirnya beliau mendapat kebenaran Nabi SAW dengan syarat nilai yang diambil tidaklah melebihi jumlah yang diperlukan. Jadi boleh kebenaran bila dah? Mungkin di Madinah lah masa tu Abu Sufyan pun tidak kaya mana dah, sesok lah. Menyebabkan dia kena jimat lah. Dia pun, itulah cerita kena ambil jimat lah. Yang keempat, di mana Abu Sufyan meninggal dunia dan di mana beliau dikebumikan juga merupakan salah satu bukti beliau seorang muhajirin dan menetap seorang muhajir dan menetap di Madinah. Hampir semua buku sejarah menyebutkan Abu Sufyan meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi' di Madinah. Sehingga Abu Sufyan dikatakan meninggal dunia di antara tahun 31 hingga 33 Hijrah, ketika berumur 88 atau lebih 90 tahun. Jenazah beliau disembahyangkan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kalau beliau bukan penduduk Madinah, kenapa jenazahnya dikebumikan di Madinah? Keadaan Sayyidina Uthman sebagai imam yang menyembahyangkan jenazah Abu Sufyan juga menunjukkan beliau memang menetap di Madinah. Sebabnya Madinah ialah Darul Khilafah, ibu negara Islam. Umat Islam sampai ke akhir hayat Uthman. Di Madinah itulah Khalifah Uthman tinggal hinggalah beliau terbunuh. Soal memeluk agama Islam sehari sebelum pembukaan Mekah tidak menghalang seseorang daripada kewajipan berhijrah lagi. Peringkat awal ni, boleh hijrah lah. Bapa saudara Nabi SAW, Abbas juga diterima semua sebagai seorang muhajir. Dan beliau bersama keluarga kemudiannya menetap di Madinah. Padahal beliau memeluk agama Islam dahulu sedikit sebelum Abu Sufyan. Juga ketika baginda SAW dalam perjalanan menuju ke Mekah untuk menaklukkannya. Abang Abbas juga kemudiannya meninggal dunia di Madinah dan jenazah beliau pun dikebumikan di Baqi' juga dah. Abbas dapat saudara Nabi lah. Dua orang kawan Abu Sufyan iaitu Budail bin Warqa' dan Hakim bin Hizam. Yang turut ditangkap oleh pasukan pengawal Rasulullah SAW dalam peristiwa yang sama juga terima sebagai muhajirin juga. Muhajir lah. Mereka semua berdua juga dibenarkan
menetap di Madinah. Budail meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW lagi. Antara bukti Budail menetap di Madinah ialah beliau sempat ikut serta dalam peperangan Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Hakim bin Hizam juga meninggal dunia di Madinah dan di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah ketika berumur 120 tahun. Hakim bin Hizam ni umur lama ni, 120 tahun baru meninggal. Semua ini menunjukkan beliau juga telah dianggap sebagai muhajir dan dibenarkan menetap di Madinah. Kalau orang-orang yang memeluk agama Islam bersama-sama Abu Sufyan boleh diterima sebagai muhajir, kenapa Abu Sufyan tidak boleh? Kalau mereka telah diterima menetap di Madinah, kenapa Abu Sufyan pula tidak boleh? Peristiwa-peristiwa tersebut juga membatalkan dakwaan tersebut diberikan layanan teristimewa oleh Nabi SAW, terutamanya berupa bantuan kewangan. Di samping itu tidak ada sebarang bukti yang menunjukkan bahawa mereka mendapat pengecualian khusus daripada baginda untuk berbuat demikian. Jadi tidak ada pengecualian, dia bukanlah mu'allaf, bukan golongan mu'allaf yang dipujuk oleh Nabi dah. Dia tak termasuk dalam Muawiyah. Kerana menurut fakta sejarah hanya seorang sahaja yang mendapat perkenan baginda untuk berbuat demikian, itu Safwan bin Umayyah saja dia. Safwan bin Umayyah. Beliau telah mendapat kelonggaran daripada Nabi SAW atas permintaan bapa saudara baginda Abbas agar membenarkannya tinggal di Madinah. Walaupun beliau memeluk agama Islam selepas pembukaan Mekah, ada seorang saja, Safwan bin Umayyah. Maka benarlah kata Maulana Sayyid Ali Ahmad Al-Basi, seorang pakar sejarah awal Islam dari Pakistan. Ada Maulana Sayyid Ali Ahmad Al-Basi ini pakar sejarah awal Islam dari Pakistan. Dalam bukunya Khalifah Rashid Sayyidina Muawiyah Kaisiyasi Zangdaki, kehidupan politik Khalifah Rashid Sayyidina Muawiyah, bahawa seperti mana Sayyidina Muawiyah, ayah dan ibunya juga telah berhijrah ke Madinah dengan meninggalkan segala harta benda mereka di Mekah. Pergi papa ke danau lah ni. Setelah seminggu pergi ke Madinah. Itulah sebabnya mereka hidup dalam kemelaratan di Madinah. Ketika mana kehidupan orang-orang lain sedikit sebanyak telah berubah menjadi senang, hijrah di saat-saat telah lewat itu hanya memberikan peluang pada Abu Sufyan untuk menebus kesilapannya yang lalu dan untuk memulakan hidup baru sebagai pejuang Islam seperti sahabat-sahabat lain. Jadi yang pergi ke Madinah, lewat pun dia nak jual Islam lah. Tak cari harta di Mekah, tak cari dah. Semua ini menunjukkan keikhlasan Abu Sufyan dan keluarganya dalam berhijrah demi menjunjung perintah Allah SWT. Untuk semua perbincangan di atas, sila lihat Al-Isabah jilid kedua muka 178, Syiar Al-Alim bin Balad jilid 2 muka 105, Al-Isti'ab jilid 1 muka 537, Taqrib Al-Tahzib muka 275, Tarikh Dimashq jilid ke-23 muka 437, Syaratul Zahab jilid 1 muka 31, Isyadul Sari jilid 1 muka 114, Siratul Nabi jilid 1 muka 209, Khalifah Rashidah Sayyidina Muawiyah Ki Siyasi Zindagi muka 107 hingga 114. Buku Urdu pun ada lah. Satu kisah dusta yang masyhur dalam buku-buku sirah dan buku sejarah. Dalam buku-buku sirah dan sejarah anda akan temui satu kisah di mana dikatakan Abu Sufyan pernah datang ke Madinah sebelum pembukaan Mekah, ketika beliau masih kafir lagi. Tujuannya ialah untuk memperbaharui perjanjian damai dan melanjutkan lagi tempoh perjanjian damai lah. Dalam kesempatan itu beliau mampir di rumah anaknya Ummah Habibah. Dia pergi dekat dengan rumah anak dia Ummah Habibah yang telah pun menjadi isteri Rasulullah SAW. Abu Sufyan hampir hendak duduk di atas selai hamparan yang terdapat dalam rumah anaknya Ummah Habibah. Tetapi Ummah Habibah dengan segera melipatnya. Abu Sufyan betul-betul naik marah dengan perbuatan anaknya itu. Ummah Habibah lantas berkata, ini adalah hampar Rasulullah SAW, ayah seorang yang kotor dan musyrik. Mendengar kata-kata Ummah Habibah itu, berkatalah Abu Sufyan, turut betul jadinya engkau selepas meninggalkan daku. Kisah ini berpunca daripada kitab Tabaqat Al-Kubra Ibn Sa'ad. Ia dinukilkan juga oleh tokoh hadis seperti Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Isabahnya dan dijadikan sandaran serta pegangan oleh tokoh sehebat Qadi Iyad. Seperti akan anda lihat dalam nukilan An-Nawawi dalam syarah Muslimnya ketika membincangkan hadis Abu Zumair daripada Ibn Abbas tadi nantinya. Hampir-hampir tidak ada buku sirah dan sejarah yang tidak muat kisah ini di celah-celah lipatan buku tersebut. Macam-macam pula lah pengajarannya, kesimpulannya dan panduannya yang telah diambil dari riwayat ini oleh masing-masing pengarang buku sirah atau sejarah. Padahal ia hanya diriwayatkan seorang pendusta besar yang cukup terkenal, itu Al-Waqidi. Riwayat ini masalahnya hanya diriwayatkan oleh Waqidi ni. Pendusta besar ni. Selain itu ia juga hanya satu riwayat mursal Zuhri sahaja ni. Nah, lihatlah teks asal riwayat itu bersama sanadnya. Akhbarana Muhammad bin Amr
حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري قال لما قدم أبو سفيان بن حرب المدينة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزو مكة فكلمه أن يزيد في هدنة الهديبية فلم يقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فدخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوته دونه فقال يا بنية أرغبت بهذا الفراش عني أنبي عنه فقالت بل هو فراش رسول الله وأنت امرؤ نجس مشرك فقال يا بنية لقد أصابك بعدي شر. Bermaksud kata Zuhri, bila Abu Sufyan bin Harb datang ke Madinah, dia pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah hendak menyerang Mekah. Dia bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang melanjutkan lagi perjanjian damai Hudaybiyah. Nak sambung lagi dah perjanjian Hudaybiyah pergi Mekah dah. Rasulullah SAW tidak menerima cadangannya itu, maka bangkitlah Abu Sufyan dari sisi Nabi SAW lalu masuk ke rumah anak perempuannya, iaitu Ummu Habibah. Bila dia hendak duduk di atas hamparan tempat duduk Nabi SAW, terus Ummu Habibah melipatnya. Kata Abu Sufyan, wahai anakku, apakah engkau tidak suka hamparan ini untukku? Tak, engkau tidak suka aku duduk di atasnya? Jawab Ummu Habibah, ini adalah hamparan Rasulullah SAW, sedangkan ayah seorang yang kotor dan musyrik. Mendengar kata-kata Ummu Habibah itu, berkatalah Abu Sufyan, terus betul jadinya engkau selepas meninggalkan daku. Lihat At-Tabaqat Al-Qura jilid ke-8 muka surat 79. Salah satu riwayat Muslim yang dipertikaikan oleh para muhaddis ini. Ini mengaji lebih hadis Muslim pun masih ada beberapa hadis yang dipertikaikan oleh ulama dah. Bukan orang biasa, dia ulama besar dah. Setengah pihak mendakwa bukan riwayat-riwayat sejarah seperti itu jadikan pegangan oleh sebilangan besar ulama yang berpendapat Abu Sufyan baru memeluk Islam pada hari pembukaan Mekah. Tapi mereka sebenarnya berpegang dengan hadis yang sahih juga. Hadis itu juga telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di bawah babun min fadail Abu Sufyan bin Harbi radhiyallahu anhu. Lihat teks-teksnya bersama-sama dengan isnad yang terjemahannya. Haddatsani Abbas bin Abdul Azim Al-Anbari wa Ahmad bin Ja'far Al-Maqri قال لحدثنا النضر وهو ابن محمد الأيمامي حدثنا عكرمة حدثنا أبو زميل حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطنيهن قال نعم قال عندي أحسن العربي وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها فقال نعم قال معاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال وتؤمروني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. Bermaksud kata Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, dahulu orang-orang Islam tidak memandang kepada Abu Sufyan dan mereka tidak mahu duduk bersama-samanya. Kerananya Abu Sufyan memohon kepada Nabi SAW. Katanya, wahai Nabi Allah, berilah 3 perkara kepadaku. Jawab Nabi SAW, ya, apakah permintaanmu itu? Kata Abu Sufyan, saya mempunyai wanita Arab yang paling jelita dan cantik, iaitu Ummu Habibah, anak dia lah. Saya hendak mengahwinkannya denganmu. Jawab Nabi SAW, boleh. Kata Abu Sufyan lagi, jadikanlah Muawiyah anakku sebagai penulismu. Jawab Nabi SAW, boleh. Abu Sufyan terus meminta dengan berkata, jadikanlah saya sebagai amir panglima perang agar dapat saya berperang dengan orang kafir seperti mana saya telah memerangi orang Islam sebelum ini. Jawab Nabi SAW, boleh. Kata Abu Zumail, perawi, kalau tidak kerana Abu Sufyan meminta dengan Nabi SAW, semua yang tersebut itu nescaya tidak diberi baginda SAW kepadanya. Semua permintaan Abu Sufyan pada kali ini diterima oleh Nabi SAW. Pada pendapat beliau, hadis ini tidak jelas menunjukkan apa yang didakwa. Oleh itu, ia tidak layak dijadikan sebagai dalil dan bukti. Mungkin nak kata Muawiyah masuk Islam, lewat ke apa, tidak. Okay, bukti kelemahan hadis itu dari sudut dirayah. Jika kronologi hadis itu dicermati, tarikh terjadinya peristiwa Abu Sufyan meminta Nabi supaya menghawini anaknya Ummu Habibah, cukup menimbulkan keraguan. Sebabnya ialah jika anda mengatakan ia berlaku selepas pembukaan Mekah, sebagaimana yang mahu disabitkan melalui hadis Muslim di atas, maka apa gunanya Abu Sufyan meminta baginda mengahwini Ummu Habibah? Kerana baginda sememangnya telah pun mengahwini anaknya itu pada tahun yang ke-6 hijrah lagi. Jadi masuk Islam 6 hijrah.
buku ni 7 ke 8 Hijrah lama dah. Jadi lama dah. Itu pada ketika Ummu Habibah berada di Habsyah. Jadi sudah tentulah peristiwa itu berlaku di antara tahun ke-6 atau ke-7 Hijrah. Masa tu Ummu Habibah ni dia telah mati tak laki dia ke atau riwayat macam mana dan menyebabkan dia pun balik ke nikah. Ummu Habibah ni nikah dengan Nabi. Lepas tu dah. Dan jika Nabi SAW menerima syarat beliau untuk menjadi amir panglima, tentulah beliau sudah memeluk agama Islam pada ketika itu. Kerana Nabi SAW tentunya tidak akan melantik orang kafir untuk memimpin tentera Islam. Kalau dia masuk jumpa awan tahun 9 Hijrah, 7 Hijrah, masuk Islam masa 9 Hijrah, 7 Hijrah lah. Soalnya kalau Abu Sufyan telah memeluk agama Islam sebelum pembukaan Mekah, kenapa beliau tidak mengahwinkan sendiri anaknya itu dengan Nabi SAW? Kalau gitu kat nikah awan tahun 9 Hijrah, 7 Hijrah, dia nikah sendiri lah. Tidak tersebut dalam mana-mana riwayat pun Abu Sufyan sendiri yang telah mengahwinkan anaknya Ummu Habibah dengan Nabi SAW. Apa yang pasti ialah hadis yang cuba dijadikan dalil untuk membuktikan Abu Sufyan belum memeluk Islam sebelum berlakunya pembukaan Mekah saling bercanggah-canggah faktanya di antara satu sama dengan lain, satu dengan yang lainnya. Maulana Habibur Rahman, seorang muhaddis dan pakar ekskavasi dah, pengkritik sejarah dah. Para sahabat dari Pakistan banyak sekali membongkar kekeliruan-kekeliruan yang terdapat dalam sejarah akibat daripada penyelewengan terancang musuh-musuh para sahabat. Beliau telah mengupas kekeliruan dan percanggahan yang tersembunyi di sebalik apa yang terdapat dalam hadis Sahih Muslim tersebut. Beliau Habibur Rahman telah mempertikaikan kesahihan beberapa perkara yang terdapat dalamnya dari sudut dirayah. Bukan riwayah saja dah, sanad perawi dah, dirayah juga. Antara lainnya ialah pertama, tawaran Abu Sufyan menggunakan lafaz saya mempunyai seorang wanita Arab yang paling jelita dan cantik boleh dipertikaikan. Kerana sepatutnya beliau terus mengatakan mempunyai anak perempuan yang paling jelita dan cantik. Bukankah dengan menggunakan perkataan yang menunjukkan seolah wanita tersebut adalah seorang hamba sahaya miliknya dah? Cara ayat tu seolah ayat cerita hamba dia, bukan anak dia dah. Yang kedua, tawaran Abu Sufyan untuk mengahwinkan anaknya Ummu Habibah yang sudah berstatus janda di waktu itu dengan Nabi SAW adalah berlawanan dengan resam masyarakat semasa. Kerana seorang bapa hanya berhak menentukan perkahwinan anaknya yang masih dara saja dah. Cerita zaman dulu ni, dia janda yang boleh pilih sendiri. Hak masa dah anak dara baru pok pilih dah. Yang ketiga, sekiranya peristiwa tersebut berlaku semasa atau selepas pembukaan Mekah, Ummu Habibah pada ketika itu sudah pun berhijrah ke Madinah. Jadi tidak ada gunanya lagi beliau menawarkan anaknya yang kononnya masih berada dalam miliknya itu dah. Kalau di Mekah tak apalah, boleh nikah Nabi, tawarkan Nabi. Tapi lah ni duduk di Madinah ni. Dia berpisah nepok yang lama dah. Nikah tok laki dia pergi ke Habsyah. Lepas tu mati tok laki dia barulah Nabi nikah dia. Yang keempat, Nabi SAW tidak pernah melantik seseorang pun yang memohon sesuatu jawatan. Jadi Nabi ni tak terima. Kalau siapa yang minta jawatan tak sebut lah. Baginda telah bersumpah tidak akan melakukan demikian berdasarkan hadis. Inna wallahi la nuwalli ala hadzal amali ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaihi. Bermaksud demi Allah, kami tidak akan menyerahkan jawatan ini kepada orang-orang yang meminta dan orang yang terlalu berminat dengannya. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibn Abu Syaibah dan lain-lain. Jadi Nabi ini tidak beri kepada orang gila jawatan. Gila jawatan tu, nampak gila jawatan Nabi tak akan beri dulu ni. Perlantikan Abu Sufyan sebagai gubernur di Najran adalah kerana kelayakan yang terbukti ada padanya serta keluarganya termasuk kekanda kepada Sayyidina Muawiyah itu Yazid. Adik-beradik Muawiyah ni Yazid ni anak pada Abu Sufyan juga. Dia pun ada kemahiran pemerintahan. Sejarah juga membuktikan bahawa perkhidmatan beliau di kawasan yang majoriti penduduknya beragama Kristian itu dikekalkan sehingga beliau meninggal dunia. Tadi Yazid ni abang kepada Muawiyah ni pandai berita dengan majoriti ramai orang Kristian pun dia boleh berita lagi dah. Dengan demikian juga kalau Nabi SAW melantik beliau sebagai panglima tentera Islam, tentulah kerana kelayakan beliau semata-mata. Nabi pun suruh Yazid anak Muawiyah, anak pada Abu Sufyan ni juga jadi panglima tentera sehingga dia jadi gubernur pula lepas tu dah. Pandangan Imam Nawawi dan lain ulama hadis tentang hadis Muslim tersebut. Imam Nawawi yang menyenaraikan hadis ini di antara beberapa buah hadis riwayat Imam Muslim yang dipertikaikan oleh ulama. Jadi Imam Nawawi sendiri kata ramai ulama pertikailah dia. Turut sama pertikaikan kisah hadis ni dengan mengatakan. Jadi Imam Nawawi sendiri pun pertikai, bukan orang lain hak dikutip saja. Bahkan Imam Nawawi sendiri pertikaikan hadis ini dengan mengatakan bahawa pada ketika itu baginda sudah pun mengahwini Ummu Habibah, iaitu sejak tahun ke-6 Hijrah lagi. Nabi nikah dah. Buat apa Abu Sufyan nak tawar lagi nikah dengan anak dia dah. Pelik lah dah. Ahli sejarah Abu Ubaidah Khalifah bin Khayyat Ibn Abdul Bar dan jumhur ulama juga telah mengesahkan bahawa mereka telah berkahwin pada tahun yang ke-6 Hijrah lagi.
Ada juga yang berpendapat perkahwinan mereka berlangsung pada tahun yang ke-7. Walau bagaimanapun Imam Nawawi mendhaifkannya 7 hijrah tak logik, ia kata 9 hijrah logik. Dengan memetik kata-kata qadiyat, Imam Nawawi mengemukakan beberapa pendapat tentang juru nikah yang melangsungkan perkahwinan tersebut. Ada yang menamakan Sayyidina Uthman sebagai juru nikahnya. Ada yang mengatakan Khalid bin Sa'id bin Anas, dan ada pula yang mengatakan Najasyi, raja negara Habsyah pada masa itu, yang menikahkan Nabi dengan Ummu Habibah lah. Menurut sebabnya pemerintah dah, qadi pemerintah. Menurut qadiyat lagi, peristiwa itu terlalu ghaib kerana terdapat satu cerita yang mengatakan bahawa Abu Sufyan pernah satu ketika mengunjungi Ummu Habibah di Madinah. Ketika beliau belum memeluk Islam lagi, ketika beliau ingin melabuhkan punggungnya tempat duduk Nabi SAW, Ummu Habibah telah menghalangnya. Jadi Imam Nawawi menambah lagi, Ibn Hazm mengatakan bahawa terdapat waham pada perawi hadis ini kerana tidak ada sebarang perselisihan pendapat tentang tarikh baginda mengahwini Ummu Habibah, iaitu pada tahun ke-6 Hijrah. Dan pada masa itu Abu Sufyan belumlah lagi memeluk Islam. Malah Ibn Hazm telah menghukum hadis ini sebagai maudhu'. Ibn Hazm maudhu' lalu. Hadis Sahih Muslim pun maudhu' lalu. Dan beliau meletakkan ilat atau penyebab kepada dhaifnya di atas palsunya, di atas bahawa Ikrimah bin Ibn Ammar dah. Ibn Hazm ni ya ganas sikit dah. Itu dua orang mana. Jadi Ikrimah bin Ammar ni kata, inilah penyebab dia. Nama Ibn Salah cuba menjawab komen-komen yang dibuat terhadap hadis riwayat Muslim ini dengan mengatakan bahawa Ibn Hazm telah terkeliru dalam menghukum hadis ini. Kerana menurutnya pertemuan di antara tarikh perkahwinan dan tawaran tersebut boleh dipadangkan tanpa sebarang percanggahan. Cara Ibn Salah lah teguh pada Imam Nawawi ni. Tawaran Abu Sufyan boleh diandaikan sebagai tajdid atau perkahwinan semula di antara mereka. Boleh jadi Abu Sufyan hanya ingin mengadakan semula majlis yang tidak sempat direstuinya dahulu. Ni cara memikir Ibn Salah lah. Pelik lah kita kata dah. Tindakan Ibn Salah yang tidak berani menyisihkan riwayat Imam Muslim ini telah dikritik hebat oleh Imam Nawawi lah. Bila beliau mengatakan bahawa tidak terdapat sebarang bukti pun yang menunjukkan bahawa Abu Sufyan ingin melangsungkan semula perkahwinan di antara Nabi dan anaknya Ummu Habibah. Tak ada pun dia cerita nak suruh nikah semula. Atau Nabi SAW sendiri mengulangi semula, tak ada cerita ni. Biar apa pun tindakan Ibn Salah itu tetap menunjukkan bahawa ada sesuatu yang tidak kena pada hadis tersebut. Ibn Salah nak pertahankan macam mana pun tetap ada masalah terhadap hadis tersebut lah. Imam Nawawi bahkan senada dengan Ibn Katsir dalam menghukum hadis tersebut sebagai mungkar. Jadi bukan Imam Nawawi saja, Ibn Katsir pun kata mungkar hadis Sahih Muslim tersebut. Meskipun beliau tidak setegas Ibn Hazm dengan tidak teragak-agak menghukum hadis tersebut berkenaan sebagai palsu, hadis maudhu' lah, hadis palsu. Imam Nawawi juga tidak memberikan sebarang komentarnya terhadap Ikrimah bin Ammar yang dianggap sebagai punca kepalsuannya oleh Ibn Hazm. Antara tokoh hadis masa yang turut menghukum hadis Muslim itu sebagai hadis maudhu' palsu dengan tegas ialah Al-Muhaddis Muhammad Al-Amin bin Abdullah Ar-Rami Al-Ethiopi. Ni ulama hebat dalam moden ni, Al-Ethiopi ni. Dia suhu dengan syarah gapo tak kitab. Jadi hebatlah dia. Zaman moden ni. Bukti kelemahan hadis Muslim berkenaan dari sudut riwayat. Menurut Maulana Habibur Rahman, hadis yang bermasalah ini boleh diibaratkan sebagai orang yang herut hidungnya. Semua orang mengakui memang hidung orang itu herot, tetapi punca yang menyebabkannya herot dan bila pula ia berlaku tidaklah diketahui dengan jelas oleh mereka. Hadis tu macam orang hidung renyuk ni, hidung huduh lah dah. Menurut beliau lagi di antara sekian ramai murid Ibn Abbas tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadis ini. Ramai anak murid Ibn Abbas tak ada cerita pasal ni. Kalau ada pun hanya adalah seorang yang bernama Simak bin Al-Walid yang terkenal dengan nama panggilannya Abu Zumail. Murid-murid Ibn Abbas yang masyhur seperti Mujahid, Atta', Quraib, Tawus, Ikrimah, hamba kebebasan Ibn Abbas dan lainnya tidak adalah meriwayatkan hanya. Orang yang meriwayatkan hadis ini dari Ibn Abu Zumail hanyalah Ikrimah bin Ammar saja. Dan seterusnya orang yang meriwayatkan daripada Ikrimah bin Ammar pula hanyalah seorang yang bernama Nadar bin Muhammad Al-Yamami. Ketiga-tiga mereka ini iaitu Abu Zumail, Ikrimah bin Ammar dan juga Nadar bin Muhammad adalah penduduk Yamamah. Tempat Nabi palsu ke apa kita. Maulana Habibur Rahman menimbulkan tanda tanya, kenapakah cerita daripada perawi seagung Ibn Abbas itu hanya berkisar di kalangan segelintir penduduk Yamamah saja? Seolah-olah ia satu rahsia yang dibisikkan ke telinga orang-orang Yamamah saja. Penduduk-penduduk tempat lain pernah dikunjungi Ibn Abbas atau mereka yang pernah mengunjungi Ibn Abbas semuanya tidak bernasib baik kerana tidaklah mengetahui rahsia itu. Secara kebetulan riwayat belum pernah tersebar di mana-mana sebelum itu ialah setelah sampai kepada dua orang guru Imam Muslim yang berada di Iraq. Mereka berdua lah yang membocorkan rahsia itu kepada Imam Muslim. Kalau riwayat ini ada nilainya, telah menjadi masyhur seperti masyhurnya kisah Ummu Habibah berkahwin dengan Rasulullah SAW ketika beliau berada di Habsyah. Itu lebih sahih dah. Riwayat nikah di Habsyah lagi dah.
Selama kira-kira 250 tahun ia diwarisi secara rahsia oleh penduduk Yamamah, apakah logiknya peristiwa tersebut tersembunyi daripada pengetahuan umum selama 250 tahun? Imam Pak Mazhab pun tak tahu. Tiba tahu ke? Imam Muslim melalui riwayat tadi lah. Dalam masa itu ia bagaikan sesuatu yang mati. Barulah ia kelihatan hidup apabila Imam Muslim memberi ruang untuknya dalam kitab sahihnya. Dan kerananya kitab Sahih Muslim telah menjadi sasaran kritikan lah. Adalah kritik Sahih Muslim ni sini lah tempatnya salah satunya dah. Sekarang lihatlah pula latar belakang perawinya yang dipertikaikan, iaitu Ikrimah bin Amr. Berikut dikemukakan beberapa pandangan ulama tentangnya. Pertama, sebelum ini telah pun dikemukakan pandangan Ibn Hazm tentangnya. Ibn Hazm meletakkan punca kepalsuan hadis ini di atas pundaknya. Jadi walaupun dalam Sahih Muslim, Ibn Hazm berbuah atas nama dia lah, Ikrimah bin Amr. Yang kedua, Abu Hatim berpendapat walaupun Ikrimah seorang yang benar, namun dia banyak terkeliru faham dan banyak tersalah. Ini kata Abu Hatim. Dalam setengah riwayat pula dia tidak menyebutkan perawinya. Artinya dia juga suka melakukan tadlis. Abu Hatim kata Ikrimah bin Ammar ni tadlis. Yang ketiga, Imam Ahmad dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan sebuah hadis yang diriwayatkannya daripada Yahya bin Abi Katsir adalah dhaif. Kalau Ikrimah bin Ammar ni kalau riwayat daripada Yahya bin Abi Katsir dhaif. Yang keempat, Ahmad bin Hanbal turut mendhaifkan Ikrimah dengan dalam kesemua riwayatnya kecuali riwayatnya daripada Iyas bin Salamah saja. Kerana riwayat ini daripada Iyas adalah soleh, boleh terima dah. Jadi kalau riwayat lain, ni Ikrimah daripada Abu Zumair dah. Jadi tak kuat lah. Dhaif lah. Yang kuat ni Iyas bin Salamah saja dah. Yang kelima, Hakim berpendapat Imam Muslim hanya mengemukakan beberapa hadis Ikrimah sebagai syahid semata-mata, bukanlah sebagai hadis terasnya. Jadi ni kaedah Imam Muslim ni mula tak ada kuat. Lepas tu kelemah lah sebagai penyokong saja dah. Sebagai syahid saja dah. Yang keenam, Imam Bukhari berkata riwayat-riwayat ada pada Ikrimah tidaklah tercatat. Semua riwayatnya daripada Yahya bin Abi Katsir adalah muqtarib. Kalau Yahya bin Abi Katsir memang sangat lemah lah. Yahya bin Abi Katsir daripada orang lain kuatnya. Lain lemah juga, tapi hal lebih kuatnya hanyalah pada Iyas bin Salamah saja dah. Hal lain enggak masalah dah. Yang ketujuh, Imam Zahabi dalam kitabnya Mizan Al-I'tidal telah menukilkan pendapat Ibn Adi yang mengkritik tindakan Imam Muslim kerana memasukkan hadis yang jelas mungkarnya itu. Imam Zahabi pun kritik. Beserta 3 buah hadis mungkar yang lain dalam Sahih Muslim. Jadi 3, jadi 4 lah. 4 hadis Muslim yang dikritik. Demikianlah sedikit sorotan oleh Maulana Habibur Rahman terhadap hadis Muslim tadi. Mengambil kira hadis seperti inilah Imam Ibn Taymiyah pernah berkata, qad nazara a'immata hadzal fanni fi kitabayhima wa wafaquhuma ala tashih ma sahha illa mawadi' yasiratin nahwi 20 hadithan ghalibaha fi Muslim intaqadaha 'alayhima ta'ifatu min al-huffaz wa hadha al-mawad al-muntaqidah ghalibiha fi Muslimin وقد انتصر طائفة لهما فيها وطائفة قررت قول منتقده. والصحيح التفصيل فإن فيها مواضع منتقده بلا ريب في مثل حديث أم حبيبة وحديث خلق الله البرية يوم السبت وحديث صلاة القصف ب3 ركوعات وأكثر. Bermaksud imam-imam hadis telah memperhatikan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mereka bersetuju mentasihkan apa-apa yang ditasihkan oleh mereka berdua. Kecuali kira-kira 20 hadis yang kebanyakannya adalah terdapat dalam Sahih Muslim. Ada 20 hadis yang dikritik oleh ulama-ulama yang kuatlah kritikan itu dah. Oleh ulama-ulama lah. Ada dalam dan banyaknya terdapat dalam Sahih Muslim kritikan itu dah. Hadis-hadis itu telah dikritik oleh sekumpulan hufaz hadis. Bukan oleh boya. Kritik itu kebanyakannya dalam Sahih Muslim lah. Setengah ulama pertahankan apa yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim tersebut. Ada lagi Ibn Salah ke apa boleh pertahanan. Imam Ibn Hajar Asqalani dan macam-macam. Sementara yang lain pula membenarkan pihak pengkritik yang sebetulnya ialah dalam masalah ini ada perinciannya. Tidak dapat diragui bahawa memang jadi katanya hadis Ummu Habibah, hadis Allah menjadikan makhluk pada hari Sabtu dan hadis sembahyang gerhana matahari dengan 3 rakaat tu memang hadis tu berat benar lah. Hadis tu memang berat benar dia. Lihat Minhajus Sunnah An-Nabawiyah jilid 7 muka surat 154 hingga 155. Tujuan sebenar cerita-cerita mengarut seperti itu diada-adakan. Sebagai kesimpulan dapatlah dikatakan bahawa motif sebenar di sebalik cerita ini dan cerita-cerita seperti ini adalah untuk merendahkan martabat keluarga Abu Sufyan, terutamanya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Kerana perlantikan beliau sebagai penulis wahyu hanyalah atas permintaan bapaknya semata-mata.
Sedangkan Nabi SAW telah pun berjanji untuk tidak menolak 3 permintaan bapaknya. Ummah Habibah juga dikahwini Nabi SAW semata-mata atas permintaan bapanya Abu Sufyan saja. Jika Abu Sufyan tidak meminta dengan bersungguh-sungguh seperti tersebut dalam hadis Muslim di atas, tentulah Ummah Habibah tidak menjadi isteri baginda. Riwayat tersebut juga jika terima juga, nescaya tidak tersenarailah seorang pun dari keluarga Abu Sufyan sebagai golongan muhajirin yang ditempatkan di suatu martabat istimewa dalam Islam. Dia tak boleh lah keluarga Abu Sufyan termasuk Muawiyah ke apa ni tak comel belakang. Pak ke Ummah Habibah tak comel belakang. Padahal jika diandaikan mereka memeluk agama Islam selepas pembukaan Mekah sekalipun, bukankah mereka tetap mempunyai keistimewaan di sisi Allah berdasarkan jaminan yang diberikan oleh Allah SWT dalam ayat berikut? وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Bermaksud, dan mengapakah kamu tidak membelanjakan harta bendamu pada jalan Allah, padahal Allah jualah yang mewarisi mempunyai langit dan bumi? Tidakkah mereka tersebut tepat sekali dengan peribahasa Melayu itu, tak dapat tanduk telinga dipulah. Nak tanduk tak boleh, telinga pulah dah. Tak boleh gocos, telinga pulah. Gitu lah. Lihat Mazhabi Dastanain Aur Unki Hakikat jilid 2 muka surat 68 hingga 1, kitab urdu dah. Surah Nawawi ala Sahih Muslim jilid 16 muka jilid 3 muka surat 90 hingga 3 dah. Jadi Imam Nawawi Syarah Nawawi pun ada kritik hadis tersebut lah. Gitulah cerita ni cerita ilmiah dah. Jadi habislah cerita tentang Abu Sufyan dan penyelewengan sejarah Abu Sufyan, Muawiyah dan sejarah tentangnya. Jadi kita bahas ni secara ilmiah lah. Panjang perbahasan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.